Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Video pada kali ini, Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan tajuk dalam bab 2 iaitu struktur dan fungsi daun bahagian 1. Standard pembelajaran pada kali ini adalah 2.1 memerihalkan struktur luar daun iaitu lamina dan juga petiol, menerangkan fungsi struktur dalaman lamina daun iaitu epidermis atas, mesofil palisad, mesofil berspan, epidermis bawah dan berkas vaskular. 2.2 mewajarkan keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan, menjelaskan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma berdasarkan pengambilan ion kalium dan perubahan kepekatan sukrosa. Okey, untuk 2.2.3 ni untuk mengeksperimen, cikgu tak terangkan. Cikgu teruskan kepada meramal kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Untuk 2.3, mewajarkan keperluan transpirasi dalam tumbuhan, memerihalkan faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi iaitu keamatan cahaya, suhu, pergerakan udara dan kelembapan relatif udara. Okey, yang ni pun juga mengeksperimen pun cikgu tak terangkan ya. Anak-anak boleh rujuk dengan guru masing-masing. 2.1 struktur daun. Okey, daun kita boleh bahagikan kepada dua iaitu struktur luar dan struktur dalaman. Struktur luar daun secara umumnya, okey, kita boleh lihat dalam rajah di dalam gambar foto 2.1 yang terdiri daripada lamina dan juga petiol. Okey, yang cikgu tunjuk ni lamina, okey, yang berwarna hijau ni, yang nipis ni, dan macam tangkai ni, tangkai kita panggil petiol. Okey, lamina dan merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan berwarna hijau. Kenapa dia berbentuk leper? Supaya dia boleh menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang ada dalam lamina tu yang mengandungi kloroplas di dalam lamina dia terdedah kepada cahaya matahari yang maksimum. Okey, anak-anak tolong streskan perkataan yang maksimum. Sebab tu dia berbentuk leper. Okey, satu lagi, lamina ni dia berbentuk nipis. Kenapa dia berbentuk nipis? Supaya dia mudah memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap. Tadi secara maksimum. Jadi anak yang ni pula yang berbentuk nipis ni meresap dengan cekap. Meresap apa? Meresap gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis. Jadi dia meresap dengan cekap ke dalam bahagian daun. Baiklah, kita pergi kepada petiol. Petiol yang cikgu cakap tadi ialah tangkai daun kan? Dia yang menyambungkan lamina kepada batang. Okay. Petiol ni dia mengunjur ke dalam lamina. Kalau anak lihat di sini, petiol dia mengunjur ke dalam lamina, dia membentuk jaringan urat. Okay. Di mana dia akan menyokong lamina. Okey, seterusnya kita lihat pula struktur dalaman lamina daun. Okey. Bagi kebanyakan tumbuhan, lamina daun tersusun supaya tidak bertindih. Okay, kalau anak-anak lihat dekat gambar rajah 2.3, gambar foto 2.3 dan gambar foto di bawah ni, okay, kita dapati bahawa helaian daun ni tidak bertindih dengan helaian daun ni. Sama juga dengan kat bawah. Okay, dia macam berlawanan gitu kan. Yang ni tak bertindih dengan yang ni. Yang ni tak bertindih dengan yang bawah ni. Okay, jadi kenapa dia tidak bertindih? Ini membolehkan daun menerima cahaya yang optimum untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, susunan daun yang tak bertindih tadi ni dikenali sebagai ataupun disebut sebagai mozaik daun.
Okey, kalau anda nak lihat slide cikgu ni dekat bahagian background, okey, ada perkataan alternate, okey. Maknanya susunan daun ni dia dalam keadaan bersilih ganti. Duduk di sini, kemudian di sebelah sana dia bersilih ganti. Dan satu lagi dalam keadaan opposite. Opposite ni dia bertentangan. Bertentangan macam yang ni lah, gambar yang ni bertentangan. Yang ni bertentangan dengan yang ni. Yang ni bertentangan dengan yang ni. Dan satu lagi whole pattern. Okay, whole pattern. Whole pattern ni maksudnya berpusing. Dia berpusing. Ni pusing ke sini. Yang ni pula berpusing ke sini. Jadi, kesemua bentuk pattern macam ni dikenali sebagai mozaik daun dan fungsinya adalah untuk daun menerima cahaya matahari yang optimum untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, seterusnya, mari kita kaji keratan rentas lamina daun. Okey, nanti kita lihat gambar rajah 2.1 dan penerangannya akan cikgu terangkan dalam jadual 2.1. Ini dia keratan rentas lamina daun. Okey, kita lihat satu persatu. Kita mulakan dulu dengan kutikel di bahagian atas ni. Kutikel ya. Kutikel di bahagian atas. Okey, dia merupakan struktur yang berlilin ataupun berlignin. Okey, dan dia transparent. Okey. Kemudian kita kenal dulu struktur. Nanti cikgu terangkan apa kutikel, apa epidermis atas semua ni. Okey, di bahagian bawah kutikel ada epidermis atas. Ni, epidermis atas. Okey. Okey, tak apa, jangan risau, cikgu terangkan nanti. Okey, kemudian di kawasan ni yang tunjuk ni, okey, kita kenali sebagai mesofil palisad. Okey, kita lihat di sini dia bentuk macam arrangement kan, dia bentuk tersusun gitu. Okey, rapat-rapat. Okey. Kemudian di bawah mesofil palisad ada mesofil berspan yang bulat-bulat ni, tapi dia duduk dalam keadaan yang tak tersusun. Okey, loose. Ada ruang-ruang di sini. Kemudian ada lagi ni stoma. Okey, macam satu bukaan gitu, dan di tepi stoma tu kelihatan sel pengawal. Okey, di sini sel pengawal. Okey, kemudian di sini di bahagian mesofil berspan ni ada satu struktur yang dikenali sebagai berkas vaskular. Pernah dengar kan masa bab 1 dulu? Okey, berkas vaskular yang terdiri daripada xilem yang mengangkut air dan juga garam mineral kan, dan phloem mengangkut glukosa. Okey. Kemudian di sini ada tunjuk ruang-ruang udara. Okey, dan akhir sekali di bawah epidermis bawah. Okey, ni epidermis atas, ni epidermis bawah. Okey. Kesemua struktur-struktur ini akan cikgu terangkan di dalam jadual dalam slide seterusnya. Jadual 2.1 menunjukkan struktur dalaman lamina daun dan juga penerangannya. Cikgu mulakan dengan kutikel. Okay, kutikel merupakan lapisan berlilin, kalis air dan lutsina yang melapisi lapisan epidermis atas dan juga epidermis bawah. Lapisan kutikel menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan ataupun kita kenali sebagai transpirasi. Okey, kutikel yang luksinar membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, kemudian kita pergi kepada epidermis atas. Okey, epidermis atas terletak di permukaan atas daun, iaitu dia berada di bawah kutikel tadi ya. Okey, kemudian sel-sel dalam lapisan ini tidak mengandungi kloroplas dan bersifat lutsina supaya cahaya dapat menembusinya. Jadi epidermis atas ni masih lagi tidak mengandungi kloroplas dan dia bersifat lutsina. Okey, bagaimana pula dengan epidermis bawah? Epidermis bawah, dia dah disebutnya namanya bawah, memang dia duduk di permukaan bawah daun lah. Okey, cuma lapisan ini dia mempunyai stoma. Okey, stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Okey, seterusnya mesofil palisad. Sel mesofil palisad tersusun secara tegak. Tadi kan cikgu tunjuk dia dalam keadaan tegak, kemudian dia sangat padat. Okey, di mana dia untuk memperoleh cahaya matahari yang maksimum. Okey, sel ini merupakan tapak fotosintesis. Okey, di mana kawasan ini ataupun sel mesofil palisad mempunyai
paling banyak kloroplas. Okey, seterusnya mesofil berspan. Mesofil berspan tadi yang cikgu tunjuk yang bulat-bulat tadi tu, okey, dia dalam keadaan yang dia dalam bentuk yang tak sekata dan dia dapat menambah luas permukaan dalam sel, okey, bagi pertukaran gas. Jadi mana sel mesofil berspan ni dia tersusun secara longgar dan bila sebut longgar dia mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Jadi keadaan macam ni ia memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan juga air yang merentasi daun ke sel-sel mesofil palisad semasa fotosintesis. Okey, kandungan kloroplas kurang sedikit berbanding mesofil palisad. Okey, seterusnya kita pergi kepada berkas vaskular. Okey, berkas vaskular terdiri daripada xilem dan juga phloem tadi kan. Okey, cikgu terangkan dulu berkenaan dengan xilem. Xilem fungsinya mengangkut air dan juga garam mineral. Okey, yang diserap oleh akar ke daun. Dinding tisu xilem yang berlignin dan tebal. Okey, dia berlignin dan juga tebal, fungsinya untuk memberi sokongan dan kekuatan kepada daun. Okey, sokongan dan kekuatan mekanikal. Okey. Seterusnya phloem. Dia mengangkut bahan organik iaitu gula, okay, ataupun glukosa hasil daripada proses fotosintesis, okay, dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Dari daun ke bahagian lain tumbuhan. 2.2 Organ utama pertukaran gas. Keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Kita dah sedia maklum bahawa tumbuhan dia sintesis makanannya sendiri melalui fotosintesis. Okey, jadi untuk menjalankan proses fotosintesis yang efisien, tumbuhan perlu menukarkan gas dan menyerap cahaya. Okey, gas apa? Gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Proses pertukaran gas tu. Okey, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara tumbuhan dan persekitaran berlaku melalui liang stoma. Okey, liang stoma ni berada di permukaan epidermis bawah daun kan? Cikgu dah tunjuk, cikgu dah terangkan tadi. Okey, kita boleh lihat di dalam gambar foto 2.5 ni mikrograf stoma pada permukaan epidermis bawah daun. Okey, ini dia stoma 1, 2, 3 kat sini kan kita lihat. Setiap liang stoma diapiti oleh sepasang sel pengawal. Di mana sel pengawal ni dia kawal atur pembukaan dan penutupan stoma dengan menukarkan bentuknya. Okey, sel pengawal dia mengandungi kloroplas. Jadi, bila ada kloroplas, sel pengawal juga boleh menjalankan proses fotosintesis. Kita lihat mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada keadaan sel pengawal sama ada sel itu segah ataupun flasid. Okey, keadaan sel pengawal ini dipengaruhi oleh pengambilan ion kalium K positif. Okey, positif ni ke atas dia nak charge dia. Okey, oleh sel pengawal atau kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Kita lihat rajah ataupun jadual 2.2 mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Kita lihat dulu pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Okey, pengumpulan atau penyingkiran ion kalium di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Okey, hal ini akan meningkatkan atau menurunkan keupayaan air di dalam sel-sel pengawal. Air akan meresap keluar atau ke dalam sel pengawal secara osmosis. Keadaan ini menentukan sama ada sel-sel pengawal menjadi segah atau flasid. Kita lihat pula kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Okey, pada waktu siang atau dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku dan menghasilkan gula yang larut, iaitu sukrosa lah. Okey, pada waktu malam pula atau semasa ketiadaan cahaya, gula yang terdapat dalam sel pengawal
ditukarkan kepada kanji. Seterusnya, kita lihat dulu rajah 2.2, mekanisme pembukaan stoma. Okey. Ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Okey, ni ion kalium. Okey, yang dot-dot-dot ni. Kemudian, keupayaan larutan di dalam sel pengawal meningkat. Okey. Kemudian, keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Okey. Molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal, okey, secara osmosis. Jadi, air, okey, molekul air akan masuk ke dalam sel pengawal ni, yang warna putih ni sel pengawal. Okey, dia akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kemudian, sel pengawal dia akan menjadi segah dan melengkung keluar. Ni lengkung keluar. Okey, dia melengkung keluar. Kemudian, stoma akan terbuka. Ini stoma. Stoma pun terbuka. Jadi, ion-ion kalium dan juga air akan masuk ke dalam sel pengawal ni. Jadi, menyebabkan stoma ini terbuka. Ini pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Bagaimana pula dengan kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal? Dengan kehadiran cahaya, fotosintesis akan berlaku. Okay? Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi tinggi. Kan? Dalam sel pengawal tadi ada kloroplas. Okay? Dan kloroplas maknanya sel pengawal ni boleh menjalani proses fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis tu ialah sukrosa, kan, gula tadi. Jadi kepekatan sukrosa dalam sel pengawal meningkat. Jadi keupayaan air dalam sel pengawal menurun. Okey, molekul air dari sel epidermis dia akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Molekul air dari sel-sel epidermis dia akan meresap masuk ke dalam sel pengawal, okay, secara osmosis. Jadi air akan masuk ke dalam sel pengawal, okay, secara osmosis. Sebab apa? Sebab sel pengawal ni dia banyak dia gula dia sukrosa dia tinggi kepekatannya. Okey? Jadi air masuklah secara osmosis. Jadi sel pengawal akan menjadi segah, kemudian dia melengkung keluar. Okey, dia melengkung keluar. Maka stoma akan terbuka. Ini dua caralah pengambilan ion kalium dan juga kepekatan sukrosa yang menyebabkan pembukaan stoma oleh sel pengawal tadi, pengambilan ion kalium dan kepekatan sukrosa oleh sel pengawal. Seterusnya, kita lihat pula penutupan stoma. Tadi stoma terbuka, kan? Okey, macam mana stoma boleh tertutup? Okey, ion kalium bergerak keluar dari sel pengawal. Okey, keupayaan larutan di dalam sel pengawal menurun. Okey, keupayaan air di dalam sel pengawal meningkat. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Okey, kemudian sel pengawal menjadi flasid. Maka stoma akan tertutup. Okey, boleh? Okey, kita lihat pula kepekatan sukrosa. Okey, tanpa kehadiran cahaya, fotosintesis tak berlaku. Jadi, tak adalah sukrosa ataupun kepekatan sukrosa dalam sel pengawal menjadi rendah. Okey, jadi keupayaan air di dalam sel pengawal akan meningkat. Okey, molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Air keluar pula daripada sel pengawal, keluar pergi ke sel epidermis. Okey, dia akan menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan stoma akan tertutup. Okey, boleh ya? Ini proses, ini berlaku penutupan stoma lah, mekanisme penutupan stoma. Seterusnya,
kita lihat kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Okey, air daripada tumbuhan akan hilang dalam bentuk wap ke persekitaran, okey, melalui liang stoma. Okey, apabila bukaan stoma besar, maka kadar kehilangan air akan tinggi. Okey, pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada tekanan segah sel pengawal tadi kan. Okey. Kita lihat rajah 2.5 pembukaan stoma ya, tumbuhan dalam keadaan segar. Apabila tumbuhan mendapat air yang cukup, okey, sel pengawal akan menjadi segah. Bila sel pengawal segah, apa yang berlaku? Liang stoma akan terbuka. Okey? Jadi sel pengawal mempunyai dinding dalam sel yang tebal. Sel pengawal mempunyai dinding dalam sel yang tebal dan kurang elastik berbanding dinding di luar sel. Okey, sifat dinding luar sel yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal dia akan melengkung keluar dan stoma akan terbuka. Dia lebih elastik, dekat luar lebih elastik, kemudian dia boleh melengkung keluar. Okey, ni melengkung ni. Okey, berbanding dekat dalam. Dalam ni kurang elastik. Sel pengawal. Okey. Seterusnya kita lihat tumbuhan ni pula. Layu. Okey, tumbuhan layu, sel pengawal menjadi flaccid, stoma tertutup. Okey. Apabila tumbuhan kekurangan air, sel pengawal menjadi flaccid. Okey, sifat dinding sel luar yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal hilang kesegahan dan stoma akan tertutup. Baiklah, teruskan dengan 2.3 iaitu organ utama transpirasi. Keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Transpirasi ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Walau bagaimanapun, transpirasi berlaku melalui organ batang dan bunga. Namun, 90% daripada air tersejat keluar melalui liang stomar yang terdapat pada daun. Okey, kita lihat rajah 2.7. Okey, air akan meresap masuk ke dalam akar secara osmosis dan dia berterusan. Kita lihat ni ada petunjuk di sini ada anak panah. Okey, ini merupakan pergerakan air daripada air tanah meresap masuk ke dalam sel akar dan seterusnya dia meresap pergi ke daun. Okey. Akar menyerap air dari dalam tanah. Okey, kemudian xilem pada batang tumbuhan akan mengangkut air ke atas. Okey, mengangkut air ke atas. Urat daun mengangkut air hingga ke daun. Okey, kemudian air tersejat ke atmosfera melalui stoma daun. Kehilangan air. Mengapakah transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral dari tanah. Air menyerap tenaga haba dari daun dan tersejat menjadi wap air untuk memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Transpirasi menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air dan garam mineral secara berterusan di dalam salur xilem dari akar ke semua sel tumbuhan. Seterusnya, kita lihat faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Kita rujuk rajah 2.9. Okey. Kita lihat kepada faktor pertama iaitu keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, rujuk rajah 2.9 ni. Ini kadar transpirasi, ini keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, sekiranya keamatan cahaya semakin bertambah,
kadar transpirasi akan terus meningkat sehingga dia menjadi malar. Ada garis semacam ni kan? Ni dikenali sebagai malar. Okey, kadar transpirasi menjadi malar kerana kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan udara akan menjadi faktor penghad. Faktor kedua ialah kelembapan relatif udara. Rujuk rajah 2.10. Semakin rendah kelembapan relatif udara di sekeliling, semakin cepat wap air tersejat daripada stoma. Oleh itu, semakin tinggi kadar transpirasi. Kita tengok kepada faktor seterusnya iaitu faktor suhu. Kita rujuk kepada rajah 2.11. Peningkatan suhu meningkatkan tenaga kinetik molekul air dan ia akan menambahkan kadar transpirasi. Seterusnya, pergerakan udara. Kita rujuk kepada rajah 2.12. Pergerakan udara menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Maka, semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Baiklah, sekian dahulu daripada Cikgu Fanida. Kita jumpa lagi dalam bahagian kedua. Okey, bab yang kedua. Cikgu sudahi dengan sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.